أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتنا. Para hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat daripadanya kita dapat bersama dalam kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pagi ini kita sambung kembali hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam pesanan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keratan pada pagi ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahishatin. Dan jangan sekali-kali kamu meminum arak, kerana ia adalah punca kepada segala perbuatan-perbuatan yang keji. Baik kawan-kawan yang dikasihi sekalian, kita dalam bab taujihat ataupun perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga antara maslahat agamanya ialah menjaga akal, hifzul aqli. Dia maqasid agama ini adalah banyak. Ada hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga jiwa. Hifzul aqli, menjaga akal. Hifzun nasli, menjaga keturunan dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat ini dikasihi sekalian, arak ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya kepada kita sekalian kerana Allah Taala nak kita ni jaga akan akal fikiran kita. Dalam tubuh kita ni perkara yang paling mahal sekali ialah akal fikiran, kerana otak kita ni tuan-tuan, dia tidak ada alat gantinya, tidak ada spare part dia, tak serupa dengan hak lain. Kalau kita kata kita sakit buah pinggang kita ada dua butir. Tak, ada satu lagi Tuhan buat. Kalau kita rasa jantung kita sumak, nak tukar, nak bersaluran baru, Tuhan buat ada spare part dia, ada alat ganti dia. Tapi akal kita benda yang paling berharga, yang menyebabkan kita manusia ni adanya nilai, ialah akal kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allah kata, sesungguhnya aku jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian aku kembalikan manusia itu ke tempat yang paling bawah. Kenapa? Sebab manusia tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia tidak menggunakan akal fikirannya untuk mencari kebenaran. Jadi kita kena guna akal kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kalau kita tak guna akal kita, kita menjadi orang yang gila. Bila kita gila, secantik mana kita, sebanyak mana harta kita, sebesar mana kita, tapi kalau dia, orang tidak cara kepada dia kerana dia ni seorang yang gila. Jadi kita kena faham di sini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita supaya kita menjaga akal dan tidak boleh kita nak merosakkan akan akal fikiran kita.
nama dalam bahasa Arabnya ialah khamrun. Kalimah khamrun, kalau tuan-tuan nak faham dia, orang Arab panggil juga kalau tutupan, kalau tuduh orang tina dia panggil khimar. Nah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman tentang menutup aurat. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah orang perempuan itu wal yadribna ay wal yasdulna. Orang perempuan itu ia melabuhkan khumurihinna, tudungnya, tutupannya. Jadi kalimah khumur, kalimah khimar, kalimah khamrun menunjukkan kepada makna tutupan. Jadi bila orang ni minum arak, dengan sendiri kewarasan pemikiran dia ni akan tertutup. Lepas tu tuan-tuan tengok orang minum arak, dia jalan tak betul, dia kecek tak betul. Sama jugalah dengan orang minum dadah, orang isap dadah. Dia dadah diharamkan itu dia qiyas kepada arak. Sebab apa? Sebab arak ni adalah memabukkan. Kullu muskirin khamrun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap benda yang muskir, memabukkan itu dikira khamrun arak. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap arak itu hukumnya haram. Jadi kalau orang ni sak dadah ataupun dia minum nabis dalam bahasa kita ialah tuak masak. Kalau orang minum nabis tuak masak ataupun dia minum arak, maka memabukkan. Bila mabuk dia boleh merosakkan kewarasan akal, maka pada masa itu hukumnya adalah haram. Haram. Jadi kawan-kawan sekalian, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita minum benda ni kerana nak menjaga akal fikiran manusia. Dalam Al-Quran secara jelas Allah Subhanahu wa taala menyebut pada kita tentang pengharaman arak. Innamal khamru wal maisir, ataupun qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Banyak ayat-ayat yang menyebut berkenaan dengan pengharaman arak ini. Jadi sahabat sekalian, kita kena faham dan kena jaga keturunan kita daripada terlibat dengan arak, dari terlibat dengan dadah yang memabukkan ini, kerana akibatnya terlalu berat pada hari akhirat kelak. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca satu hadis disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sediakan satu minuman yang khusus untuk orang yang meminum arak ini. Orang yang minum arak ni tuan-tuan semua, tuhawi ke dia satu sungai, nama sungai itu Sungai Tinatul Khabal. Nama sungainya Sungai Tinatul Khabal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinatul Khabal ini sumber airnya, sumber air sungai ni mari mana sahabat sekalian? Mari daripada segala kotoran-kotoran yang keluar daripada kemaluan perempuan-perempuan lacur. Segala orang tina pelacur atas dunia ni, sesok dia pergi akhirat, dia masuk neraka, dibakar oleh Allah, maka keluarlah segala air busuknya, air dananya, air kotornya, keluar. Air yang keluar ini Allah Ta'ala alirkan kepada satu sungai yang namanya Sungai Tinatul Khabal. Air sungai inilah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk orang yang hidup dia mati sebagai mudminul khamri. Mudminul khamri yakni orang yang ketagihan arak, ketagihan dadah ini, lagi di hari akhirat inilah balasan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada, berikan kepada mereka, hukumkan kepada mereka kerana kesalahan yang dibuat oleh mereka. Peminum-peminum arak ini dia akan memiliki 10 sifat yang keji. 10 keadaan yang keji kata ulama. Pertama sekali, anna syaribaha yasiru bimanzilatil majnun. Peminum arak ini, orang yang minum arak ini, dia tergolong di kalangan orang-orang seperti orang-orang yang gila.
Seperti kanak-kanak, dia selalu suka. Benda ni orang budak-budak suka sama. Maka orang kaki botol, kaki arak ni, dia macam orang gila. Rawa disebutkan daripada Ibnu Abi Dunya. Dia kata apa? Ra'aitu sukranan fi sakaki Baghdad yabulu wa yamsahu bi thawbihi wa yaqul Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Seorang ulama nama dia Ibnu Abi Dunya. Dia kata, aku melihat orang yang mabuk di pinggiran kota Baghdad. Yabulu, dia kencing. Kemudian wayam sahu bisaubihi, dia pun sapu air kecil dengan baju dia. Dia baca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang banyak bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, aku orang yang suci. Dia dalam keadaan dia mabuk, tak tahu apa tu, dia kecil, dia ambil pakaian dia lak kecil, dia berdoa kepada Allah. Sepertilah orang ni orang yang gila. Yang keduanya, peminum arak ini kawan-kawan, peminum arak menagih dada ini, annaha muzhibatul lil aqli mutlifatul lil mali. Arak ni bila orang tu minum dia, na'udzubillah lah, keturunan kita semua terjaga, dia boleh menghilangkan kewarasan akal dan dia boleh meluputkan akan harta. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, Allahumma arina ra'yaka fil khamri fa innaha mutlifatul lil mali muzhibatul lil aqli. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah pandangan kamu kepada kami tentang arak. Sebab arak ini mutlifatul lil mal, dadah ini boleh menghilangkan akan harta, muzhibatul lil aqli, dan boleh menghilangkan akan kewarasan pemikiran. Batu kaki arak, kaki dadah ni tuan-tuan, mereka tak lekat pitih. Mereka ni tak lekat pitih. Mereka akan hilang duit mereka dengan begitu saja. Pasal apa? Sebabnya duit dia ni kawan-kawan semua, dia mari dengan cara tak betul, dia nak mikir cara betul pun tak boleh. Dia ketagahan dengan dadah, ketagahan dengan arak, begitulah. Yang ketiga, anna syurbaha sababul adawah. Peminum arak ini, minum arak ni menyebabkan berlakunya permusuhan dan perbalahan di kalangan adik-beradik dan saudara mara serta ramai manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu mahu kepada kamu akan berlaku perbalahan, berlaku benci membenci, balah antara satu sama lain, fil khamri wal maisir, pada masalah minum arak dan juga judi. Jadi kalaulah orang ni tuan-tuan hidup dia dengan minum arak dan judi ni, dia balah dengan orang tak pelik tuan-tuan semua. Tak pelik dia balah dengan orang. Dia tak kira. Kalau buat judi lah, dia tak kira anak dia ke, bini dia ke, dia rela habis pitih walaupun anak bini dia tidak makan. Dalam minggu lepas ada satu pengalaman, orang pergi jumpa saya buat rumah tangga. Bini dia kata siapa terpaksa kena pergi kad ATM. Dia pergi kad ATM ni tuan-tuan. Bila-bila kita pergi kad ATM tok lelaki ni, tok lelaki pergi buat kad ATM baru. Duit ni kan dia main judi mesin. Judi mesin. Dan ni judi internet ni banyak. Dia masuk PT, pada dia judi, benar boleh, hilang. Apa kata mana banyak, benar dengan kalah. Dia kata banyak kalah pada benar pasal kita lawan mesin. Yang keduanya, hamba tanya, semaya ke tak? Tak semaya. Umurnya baru 40 je, nak mati dah. Tapi oleh kerana dia ni suka berjudi ni tuan-tuan, maka hilang harta dia, balah habis dengan bini dia. Supaya juga orang suka minum arak, orang suka menagih dadah dan sebagainya. Yang keempat, mudarat minum arak dadah ni juga ialah anna syurbaha yamna'u min zikrillahi wa minas salah. Bahawa orang yang peminum arak ini tuan-tuan semua, dia arak dengan dadah, arak dadah ni, judi ni, dia boleh menyebabkan orang yang minum tadi, dia tidak akan berzikir, tak akan ingat kepada Allah, dia tidak akan semaya. Ingat kau Tuhan pun tak, semaya baik pun tak.
wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Nah, perbuatan minum arak dan judi ini dia akan menyekat orang itu daripada berzikir kepada Allah, yakni ingat kepada Allah Taala. Mana boleh, mana ada orang minum arak. Orang minum arak baca bismillah, berzikir pada Tuhan. Tak ada. Sah kau minum arak tuan-tuan. Orang isap rokok tak baca bismillah dah. Cuba tuan-tuan tengok, ada kena orang ambil rokok letak mulut bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu isap rokok. Lepas tu serok sekali. Serok. Boleh serok rokok tegak alhamdulillah. Ada? Tak ada tuan-tuan semua. Sebab barang-barang tak molek gini ke Tuhan bergelak hati daripada untuk menyebut nama dia. Sebab barang ni barang berat. Jadi orang minum arak ni tuan-tuan semua, orang minum arak ni tak sif zikir ke Tuhan. Dia tak akan ingat ke Tuhan. Semaya pun suruh lah dia tak semaya. Tuhan sebut dalam Quran dah benar. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah. Fahal antum muntahun. Dia akan menyekat kamu daripada ingat kepada Allah dan juga kamu mengerjakan semaya. Adakah kamu nak berhenti? Bila kamu nak berhenti? Yang kelima, an syurbaha yahmilu 'ala zina wa 'ala talaqiz zaujah wa huwa la yadri. Yang kelimanya, peminum arak ini dia akan berzina. Biasa bila dia tak khabar, dia zina. Disebutkan satu riwayat, orang suruh satu orang ni berzina. Dia tak siap zina. Lalu orang ni pun builah dia arak. Bila orang ni bui arak ke dia, arak dia minum, perempuan pun dia zina. Tu biasa ya. Bila kaki arak, kaki dadah ni dia berzina, tu benda biasa dah. Na'udzubillah. Dan dia ceraikan isteri dia. Tuan-tuan kena ingat, seorang laki-laki yang memabukkan diri dia dengan isap dadah, dengan minum arak, dalam suasana dia tak khabar tadi, kalau dia cerah bini dia, maka talak dia jatuh. Dia panggil talaqus sukran, iaitu cerah daripada orang yang mabuk. Dia kata jatuh ke mana ustaz? Sebab dia mabuk. Setelah ni siapa dia memabukkan siapa? Jatuh talak tu kerana dia sendiri ahdara aqlahu. Dia menghilangkan kewarasan akal dia. Bila dia menghilangkan kewarasan dia berfikir, kewarasan akal dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala hukum dia. Kalau dia kecek gapo pun, dia cerang dengan bini dia, talak 3 4 pun Tuhan kira. Tuhan pasal apa? Pasal dia menghilangkan kewarasan akal dia sendiri. Kalaulah kita kata umpamanya dia dipaksa minum, orang letak bedil tekak, lepas tu orang pun suruh dia minum arak, dia pun minum. Bila dia minum, kerana orang memaksa ni boleh tembak dia, dia minum, tiba-tiba dia cerai bini dia. Ni tak jatuh tuan-tuan semua, sebab dia dimabukkan oleh orang. Hak ni orang minum dengan sukarela dia, maka dia jadi mabuk, dia pun cerai bini dia, maka tertolaklah. Tapi barang muka gila, dia gila, bini dia cerai pun tuan-tuan, dia tak resah, dia takut balik. Dia buatlah lagu mana pun dia kira kau barang gila, orang otak tak betul ni. Begitulah sahabat semua. Tapi amo heran juga pengalaman amo tengok. Orang Tino tok laki sak dadah ni banyak bini saya. Waktu kita heran. Tok orang Tino ya tok laki dia isak dadah ni amo tengok. Bini dia saya. Boleh jadi sebab dia pandai kecek amo rasa. Dia kecek orang isak dadah ni kat tua-tua, kata orang tua-tua lembut gigi pada lidah bak kecek. Ni keadaan yang menyebabkan mereka ni tua-tua semua orang panggil jadi disayangi oleh isteri. Tapi orang Tina lagu ni pun kadang-kadang silap juga. Dia tahu tu laki pasti duduk dengan dadah semua, faham laki cerai, pasah perkahwinan di mahkamah syariah, cari tu laki lain. Saya apa kepada hak tu? Ya keenamnya, annal khamra miftahu kulli syarrin. Yang keenamnya, peminum arak ni tuan-tuan kena faham, dia ni kunci kepada segala kejahatan. Sebab arak ni bila orang minum dia, otak dia tak betul. Bila otak dia tak betul, tusahilu irtikaba al-ma'asi, memudahkan ia ni untuk buat perkara-perkara yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh mudarat minum arak ni, anna syurbaha yu'zi al-hafazatal kiram birraihatil karihah. Minum arak ni tuan-tuan menyebabkan
Malaikat yang mengiringi kita sama-sama ni benci kepada kita. Pasal apa tuan-tuan? Semua kerana mulut dia ni jadi busuk dah. Raihah al-karihah, itu bau dia, bau mulut dia busuk. Dia malaikat ni gini. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah Subhanahu wa taala berasa jelek, berasa keji, berasa cemar, berasa tak suka kepada setiap perkara yang tidak disukai oleh anak Adam. Kalau kita duduk sebelah orang mulut bau busuk, kita tak suka, malaikat juga tak suka. Sebab tu kita kena ingat bahawa kita kena jaga bau ni, kita mesti jaga, ya. Yang ke-8, bahawa peminum arak ini aujaba ala nafsihi samanina jaldah, dia boleh disebabkan diri dia ni tuan-tuan dengan 80 kali sebatan. Kalaulah ia tidak disebab di dunia sekalipun, Allah Ta'ala akan sebab dia di akhirat dengan pukulan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan anak cucu dia semua ni akan melihat kepada azab dia. Tuhan sebab dia seksa di hari akhirat. Semua orang tengok belakang, oh dia ni minum arak di atas dunia. Tak kira lah gapo dia pakat demo pun, sebesar mana demo, sehebat mana demo, di mana demo minum, walaupun tak ada orang tengok demo minum, seksa demo akan disebab oleh Allah di depan khalayak ramai. Sebab demo ni hidup dengan minum benda-benda mabuk. Dulu kan kita tengok orang-orang besar kan berbangga nak boleh minum arak ni tuan-tuan semua. Dan kita di pintu masuk negara kita, di airport-airport, di KLIA dan sebagainya, kita masuk tu kapal terbang tegak jumpa lalu kedai arak. Jadi sepatutnya arak ni kita pakak kena buat. Kerajaan kena sepik lubang arak ni. Sepik lubang arak. Kalau sama besar dengan negara Cina, tak ada beza lah. Kita negara umat majoriti orang Islam ni kuat sangat dah. Kalau macam di di Shishan, di Chechnya. Chechnya tak ada arak tempat dia. Dia negara satu negara dalam Rusia. Satu jajahan dalam Rusia. Shishan ni tuan-tuan semua, dia tak ada arak tempat dia. Jadi kita ni sepatutnya kena buat dah segala unsur-unsur arak dalam kehidupan seharian kita ni, kita kena buat. Yang ke-9 ialah an-nasyaribaha aghlaqa ala nafsihi babas samai 40 yawman fala turfa'u hasanatuhu wala du'a'u. Orang yang minum arak ini, dia telah menutup ke atas diri dia ni pintu langit. Bila dia minum arak dengan sendiri, dia tutup, Tuhan tutup pintu langit ke dia ni. 40 yawman, selama 40 hari tidak diangkat kebajikannya dan tidak diangkat akan doanya. Kebajikan dia Tuhan tak angkat, doa dia pun Tuhan tidak terima kerana dia ni minum arak. Jadi orang yang mabuk ni tuan-tuan semua cakap doa kau Tuhan lah, 40 hari sekali dia minum macam tu. Bulan ni minum 40 hari, bulan depan minum 40 hari. Jadi hidup dalam keadaan doa dia terhijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pasal apa? Sebab dia ni menceroboh. Menceroboh akan akal fikiran yang Tuhan bagi kepada dia. Asyuruha yang ke-10-nya an-nasyaribaha, bahawa peminum arak ini yukhatiru bi nafsihi, dia membahayakan diri dia sendiri kerana boleh jadi Allah Ta'ala akan cabutkan iman dia di saat dia mati. Jadi di saat dia mati Tuhan cabut iman dia, meluputkan peluang dia untuk mati sebagai husnu al-khatimah. Oleh yang demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan arak dalam Al-Quran. Dalam Quran tengok ada beberapa ayat peringkat pengharaman arak ini. Min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Itu ayat pertama. Jadi orang-orang Islam di Mekah dulu, dia minum arak. Pada masa tu arak ni halal kepada mereka. Sehinggalah tuan-tuan semua disebutkan riwayat al-zahaba Umar bin al-Khattab wa Mu'adz bin Jabal wa jama'atun min al-Ansar radhiyallahu anhum ila Rasulillah faqalu ya Rasulullah aftina fil khamri wal maisir fa innahuma muzhibatun lil aqli muslibatun lil mal
Sehingga beberapa orang sahabat pergi jumpa dengan Rasulullah. Sayyidina Umar Al-Khattab, Muadz bin Jabal, dan beberapa kumpulan sahabat di kalangan orang-orang Ansar, orang Madinah, pergi jumpa Rasulullah. Kata, "Ya Rasulullah, aftina, fatwakan kepada kami, keluarkan hukum kepada kami ya Rasulullah pada masalah al-khamri wal maisir, arak dan juga judi. Sebab benda ni boleh menghilangkan kewarasan akal dan juga menghilangkan harta." Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas." Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad berkenaan dengan arak dan juga judi. Arak dan juga judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada semua sahabatmu itu, umatmu itu, fihima ismun kabir. Pada kedua-duanya, pada arak judi ini, ismun kabirun, satu dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan juga manfaat untuk manusia. Walaupun arak ni ada sedikit manfaat untuk manusia, tapi Tuhan kata wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa pada kedua-duanya lebih besar daripada manfaat kedua-duanya. Dulu disebutkan ila an sana'a Abdurrahman ibnu Aufin ta'aman fada'a unasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atahum bi khamrin fasharibu wa sakaru. Pernah satu ketika kejadian berlaku di mana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia ni buat makanan. Dia panggil orang makan, dia pun jamu arak kepada orang. Ni zaman sebelum turunnya hukum pengharaman arak. Dia pun jamu arak kepada orang. Fasharibu, mereka ni minum arak, wasakaru, dah mabuk. Wa hadarati salatul maghrib, masuklah pula waktu maghrib. Wa taqaddama ahaduhum liyusalli bihim. Maka salah seorang di antara mereka jadi tuimeh, hak minum arak tadi jadi tuimeh. Faqara'a qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, a'budu ma ta'budun, aku sembah barang yang kamu sembah. Jangan tengok pasal otak dia mabuk, dia ngaku dia tak ada kalimah la. Patutnya Tuhan sebut, patut dia baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun, maknanya la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Sebab dia minum arak, maka dia kata gapo? Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, aku sembah barang yang kamu sembah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman pada Allah, la taqrabus salah, jangan sekali-kali kamu ni minum arak, jangan sekali-kali kamu ni semaya, wa antum sukara, dalam keadaan kamu ni mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Maka masa tu arak pun jadi haramlah di saat orang nak semaya. Jadi ada sebahagian orang nak semaya, dia tak minum arak. Jauh pada semaya, dia minum arak. Ni. Jadi berlakulah peristiwa. Ada setengah orang ni nak semaya, misalnya dia mabuk setengah jam. Dia tak minum arak setengah jam tu untuk masuk semaya. Itu pada peringkat itu. Ila an ittakhadha Utban bin Malik ta'aman. Satu ketika ada sahabat, ada orang ni nama dia Utban bin Malik, dia hanya buat makanan. Wada'a rijalan minal muslimin, dia panggil orang Islam pergi makan rumah dia. Fihim Sa'd bin Abi Waqqas, ramai-ramai orang pergi makan ni, ada satu orang nama dia Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa kana qad shawwa lahum ra'su ba'irin fa akalu wa sharibul khamra hatta akhadhat minhum. Dia bakar pala lembu, pala unta, kemudian makan ramai-ramai, lepas tu minum arak ramai-ramai, sehinggalah makanlah.
Summa innahu muftakharu inda Utban. Dan puak ni badi ucaplah kelebihan aku, kebanggaan aku di sisi Utban ini. Wantasabu wa tanashadul ash'ar. Wa koyak bako aku lagu ni. Dak, dia pakak syair puak dia fa ansyada Sa'dun qasidatan fiha hajwan lil ansari wa fakhrun liqaumi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sahabat ini tuan-tuan semua, dia pun ucap satu syair, dia cerca sahabat dia sendiri. Dan dia berbangga kaum dia, dia pergi cerca sahabat sendiri dekat dia ni mabuk. Fantalaqa Sa'dun ila Rasul, apa ni, fa akhadha rajulun minal ansari, maka orang Ansar ni pun tuan-tuan, dia pun ambil lah pala unta tu. Tak, fa daraba bihi, dia katak pala Sa'ad tadi. Lukalah pala Sa'ad tadi. Maka Sa'ad pergi ngadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Umar berkata apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah kamu ceritakan kepada kami bab arak ni, wahai Allah, hukum yang putus tentang arak. Maka Tuhan buat turunlah ayat pengharaman arak dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Barulah turunnya ayat pengharaman arak. Dah sebut di sini kawan-kawan sekalian bahawasanya oleh kerana zaman dulu orang ni minum arak, maka pengharaman itu dilakukan dengan cara tadarruj, yakni beransur-ansur. Peringkat pertama, 2, 3, 4, 5. Siapa turun 4 peringkat ayat Quran. Cara kau masalah arak. Akhir sekalinya tuan-tuan semua, barulah boleh kita, boleh sahabat ni, orang Mekah ni turun ayat ni tuan-tuan semua, nyecuah arak di kota Mekah tu tuan-tuan. Siapa kepada arak di Mekah Madinah ni tuan-tuan, siapa orang kata banjir, berselup jalan. Ibaratnya begitulah, kerana orang pakat curah belaka arak pada masa tu turunnya. Sebab itulah kita, bila kita jumpa dengan benda hak haram ni, kita kena berhenti. Kita kena berhenti. Kita kena lawan nafsu kita. Walaupun benda tu kita suka. Tengok sahabat Nabi, bila turunnya ayat innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya arak, wal maisir, judi, wal asab, tenun nasib dan sebagainya, rijsum min amali syaitan, ini perbuatan yang keji daripada perbuatan syaitan, fajtanibuhu, hendaklah kamu jauhi ia, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu semua ni akan berjaya. Disebutkan di sini bahawasanya arak, judi dan sebagainya, ini benda diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala di sana ada pula himpunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkenaan dengan mudarat orang ni minum arak. Di antara hadisnya, man zana wa syaribal khamra, siapa dia berzina kemudian dia minum arak, naza'allahu minhul iman, Allah Subhanahu wa taala akan cabut daripada dada dia ni al-iman, kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, seperti mana orang cabut baju daripada kepala dia. Seorang ni cabut baju daripada kepala dia tuan-tuan semua, demikianlah ibarat cabutnya iman daripada dada peminum-peminum arak ini. Ini ingat molek, bila minum arak tu cabut iman. Orang minum arak tu cabut iman, demikian jugalah supaya kita ni buat pakaian kita, mudahnya cabut iman daripada peminum-peminum arak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa mubta'aha wa mushtariha wa ba'i'aha wa 'asiraha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Rawahu Ibnu Majah wa zada wa akulu thamanaha. Ada hadis menyebut la'anallahu al-khamra, Allah Subhanahu wa taala melaknati akan arak itu. Wa syaribaha, peminum arak. Hak minum arak, apa saja benda terlibat dengan arak, semuanya Tuhan laknat belaka. Peminum arak, pembawa arak, penjual arak, apa sajalah benda pemerah arak, hatta orang tanam anggur untuk buat arak pun Allah Ta'ala marah lagi. Pasal apa tuan-tuan semua? Sebab tanam anggur Tuhan tak marah, wazabit Tuhan tak marah. Tapi kalau tanam anggur untuk dibekal kepada penghilang arak, maka
hukumnya adalah haram. Perolehan daripada pendapatan daripada jualan buah anggur yang dibuat khusus untuk dijual kepada kilang arak, hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menyebut perkara yang sedemikian. Ada hadis yang lain menyebut mudminul khamri in mata ay min ghairi taubatin laqiyallaha ka'abidi wathanin, rawahu Ahmad bisanadi rijalih wa rijalun sahih. Rijalun as-sahih. Baik, disebut sini bahawasanya siapa dia minum arak, siapa dia minum arak, kalau dia mati tidak bertaubat kepada Allah, laqiyallah, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ka'abidi wathanin, seperti dosa orang yang menyembah takung, menyembah berhala. Dia orang ni juga diharamkan oleh Allah Ta'ala syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun qad harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 kumpulan Allah Ta'ala haramkan pada mereka ni syurga. Mudminul khamri, orang kaki arak, orang duk minum arak sama. Wal aqu, dan juga orang deraka kepada mak ayah. Wad dayus, orang yang dayus, tok laki yang dayus. Apa dia dayus? Dia memperakui, mengikrarkan keburukan-keburukan yang dibuat oleh isteri mereka, oleh keluarga mereka. Tok laki ni, ayah ni, tuan-tuan semua, segala maksiat dibuat oleh bini, dibuat oleh tok laki, oleh anak-anak ni, dia perakui benda lagu ni. Dia terkenal, dia tak ada masalah apa. Ni orang panggil puak-puak yang dayus. Hak ni tuan-tuan semua orang panggil perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bicara bab arak ni kita sambung lagi pada pagi besok sekali dengan sambung lagi pada pagi besok. Sebab apa? Sebab arak dan dadah ni tuan-tuan boleh sebarkan, tuan-tuan boleh hebahkan video ini kepada ramai orang, kerana dia melibatkan arak, melibatkan dadah dalam kehidupan seharian kita semua. Insya-Allah bersambung lagi pada pagi esok. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.